السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita bersyukur kerana pada malam ini, walaupun pada giliran asalnya bukanlah jadual saya, tapi oleh kerana Al-Fadil Ustaz Hafizuddin tidak dapat hadir kerana ada tugas, dan saya ada ruang dan peluang kosong pada malam ini, datang menggantikan beliau. Mudah-mudahan kita tidak membiarkan masa dan waktu yang kita miliki dihabiskan tanpa dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kuliah kita pada malam ini, kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang untuk kita melakukannya. Seperti yang selalu kita sebut, larangan ini dia tidak menguntungkan Allah dan dia tidak merugikan Allah. Maksudnya, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Sebab itu kita orang-orang yang beriman perlu mempunyai kefahaman yang jelas. Apabila kita diperintahkan melakukan ibadah, Allah menyuruh kita melakukan sesuatu ibadat, amalan, suruhan, umpamanya salat. Hal ini kena jelas. Sebab ramai juga yang mungkin dia tak perasan benda ni. Apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menyuruh, memerintahkan sesuatu hal, suruhan, perintah, mendirikan salat, membayar atau mengeluarkan zakat, menutup aurat, berpuasa, menunaikan haji, umrah dan sebagainya, suruhan, perintah, dia bukanlah perkara yang menguntungkan atau perkara yang memberikan kebaikan kepada Allah. Tidak. Demikian juga dengan larangan. Perkara yang diharamkan, perkara yang dilarang untuk kita lakukannya, tidak merugikan dan tidak menguntungkan Tuhan. Sama ada yang suruh tu kita buat, Tuhan tak untung. Benda yang Tuhan larang kita langgar, Tuhan tak rugi.
Kalau benda yang Tuhan larang kita tinggalkan pun Tuhan tak untung. Katalah benda tu Tuhan larang, Tuhan haramkan, kita tinggalkan benda tu, kita tak lakukan hal yang Tuhan larang tu, adakah itu menguntungkan Tuhan ataupun itu memberikan apa-apa manfaat kepada Tuhan? Tak. Kerana Tuhan tidak memerlukan hamba. Dia tak berhajat kepada makhluk. Dia tidak berharap kepada amalan yang kita lakukan walaupun dia suruh. Dia berbeza dengan manusia. Manusia ni dia bila suruh seseorang, dia juga ada manfaat daripada benda yang dia suruh tu. Bila kita suruh anak kita ke siapa-siapa ke buat satu benda, kita akan dapat manfaat daripada apa yang kita suruh. Kalau dia tak buat, dia rugi, kita pun ada kesan kalau dia tak buat. Sama ada kesan secara langsung atau tak langsung, tapi kita akan kena tempiah. Contoh, kita suruh dia buat kerja, dia buat, dia mendapat manfaat, kita yang suruh tu pun akan dapat manfaat. Itu makhluk. Sebab itu suruhan apa sahaja yang makhluk sesama makhluk, dia ada manfaat, dia ada benda yang dia untung. Dan kalau tak buat, ada benda dia rugi. Dia berbeza dengan Tuhan. Sebab itu dalam hadis Qudsi, Allah Azza wa Jal sebut, kalaulah semua manusia di atas muka bumi ini beriman, yang awal hingga yang akhir semua beriman, yang ada atas muka bumi ini tak ada yang kafir, semua muslim mukmin, timur, barat, utara, selatan, semua muslim, semua beriman. Dalam hadis tu Allah kata jin dan manusia, bukan sahaja manusia, jin pun semua beriman, tidaklah menambahkan kerajaan Tuhan dan tidaklah menambahkan kekuasaan Tuhan. Artinya tak jejah Tuhan, tak untung Tuhan. Dan dalam hadis yang sama Allah kata, kalaulah semua makhluk jin dan manusia yang awal dan akhir kufur, tak beriman, siapa pun tak beriman, tidaklah mengurangi kerajaan dan kekuasaan Tuhan. Bila kita sedar hal ini, maksudnya bila Tuhan suruh kita semayang, bukan Tuhan mengharapkan semayang kita tu. Bila Tuhan larang satu benda, bukan kerana kalau aku buat sekali lagi Tuhan rugi. Tak. Suruhan dan larangan ini manfaatnya, kebaikannya, untung ruginya, dia balik kepada kita. Manusia ni bila dia buat satu benda, dia tahu kalau dia buat dia untung. Sebab orang semua tak kira dalam urusan apa pun tuan-tuan, jujurlah kita cakap, kita akan fikir tentang diri kita. Tak kira lah hal apa pun, tentu kita akan fikir kalau aku buat ni, aku boleh apa. Hal ini fitrah. Bukanlah kata soal tak ikhlas, tapi kita akan fikir itu dulu. Kita pergi tolong ke, kita disuruh buat apa ke, kita mesti terfikir ni kita nak boleh habuan bah. Taklah salah kan. Benda tu tak salah. Maka kalau kita sedar suruhan Tuhan ni dia tak balik untungnya kepada Tuhan, dia balik untungnya kepada kita, tentu kita bersungguh. Itu yang kita nak fahamkan tu. Yang tuan-tuan main semayang subuh tadi, main masjid, zuhur, asar sampai maghrib ni, sekali isyak pula, dia balik kat siapa? Untung benda tu balik kat siapa? Manfaat dan kebaikan tu balik kepada kita. Maka segala letih kita yang kita main dengan model sikit kita guna ni, kita tak akan rasa susah. Pasal itu orang yang keluar main masjid, orang yang salat, orang yang terpaksa bersusah sikit, dia tahu dia untung di kemudian hari, dia tak rasa apa. Yang ni sebab itu bila kita sebut suruhan,
kita jangan faham untung dia balik kepada Tuhan. Dan bila kita duk bincang larangan-larangan dalam agama ni, yang ni Tuhan larang, yang ni Tuhan larang, kita jangan sangka pak mak ni, saya bagi contoh mudah ya, dia larang anak dia buat satu benda, kerana apa? Kalau anak dia langgar, dia akan tanggung bala. Dia laranglah anak dia pergi main motor ke apa ke. Pasal apa dia larang? Dia tahan jangan duk pergi naik motor darah sangat. Pasal sat lagi kalau anak tu accident ke, kena saman ke, dia yang payah, dia yang susah. Pasal tu dia larang. Kita kena pergi faham ni, hak ni tasawur, apa gambaran ni kita kena bagi faham, bagi elok. Tuan-tuan larang anak tuan-tuan pasal apa? Pasal tuan-tuan tak mau apa-apa berlaku sat lagi, aku susah sama. Kita pesan anak perempuan kita, hang jangan duk buat orang yang tak elok, hanya duk pergi berkawan jantan tak tahu elok. Sat lagi hang sangkut ke apa ke, jadi apa semua, aku malu. Nampak? Pasal tu kita larang. Kerana kita ada bahagian dalam tu. Tetapi Tuhan, bila dia larang satu benda, dia tak benarkan kita buat satu benda, kalau kita langgar, apa kesan kepada Tuhan? Tak ada kesan. Tak rugi, tak terjejas, tak buruk, tak lemah kerajaan dan kuasa Tuhan. Tetapi buruk dan kesan yang tak elok itu balik kepada yang buat. Sebab itu Quran kata, siapa yang melakukan kejahatan, dia menganiaya diri dia sendiri. Dia zalim. Pasal itu orang yang buat dosa ni disebut dalam Quran zalimun li nafsih. Quran sebut orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, yang langgar larangan-larangan Tuhan ni, Allah kata apa? Zalimun li nafsih. Mereka itu zalim pada diri mereka sendiri. Zalim. Bukan zalim pada orang lain. Zalimun li nafsih, kepada diri mereka sendiri. Pasal apa? Pasal buruknya balik pada dia, orang lain tak nak. Apatah lagi nak balik kepada Tuhan. So di atas hal itu, buat baik manfaatnya balik kepada kita, buat jahat buruknya balik kepada kita, bukan Tuhan. Jadi tuan-tuan mayang, pasal tu bila kita faham benda ni, yang tuan-tuan duk habis 7-8 ribu pergi umrah, tuan-tuan duk habis berpuluh ribu pergi haji, tuan-tuan jangan rasa kata tuan-tuan duk bagi kat Tuhan. Tuan-tuan jangan rasa itu menguntungkan Tuhan. Tuan-tuan jangan rasa besar sangat dengan duit tuan-tuan tu. Sebab apa? Kerana hakikatnya kebaikan itu, untung dia balik kat tuan-tuan sendiri. Kan? Kita pergi makan satu kedai, order satu makanan harga 3-400. Makanan tu pun memang padanlah. Janganlah makanan dia pecah mahal, yang tu lain lah. Yang ni memang makanan tu mahal. Makanan tu ikan ke apa ke. Saya nak bagi mudah faham ni, nak analogi ni, contoh ni nak bagi faham. Kita pergi makan satu kedai, kita order ikan, order ketam, order udang apa semua, dia main hidang. Time nak bayar, kita pun puas hati. Udang elok, udang segar, ikan pun elok, semua elok lah, sedap. Kalau kita pergi udang busuk, ikan pun busuk apa semua, kita naik marah lah. Tapi bila kita puas makan, kita puas hati, berpuas hati dengan hidangan tu, pergi time nak bayar, kita tak heran nak bayar. Betul tak? Kita bayar. Dia tak berapa bil? Dia tak 1,000. Kita pun buat keluar duit, kira bayar tak rasa apa. Pasal puas hati. Bini kita kata, abang no 1,000 mahal. Tak apa, padan dengan kita makan pun puas hati. Bukan kita buat apa, kita juga nak makan. Nampak? Kita kata kita juga yang nak makan. Tadi kita makan puas hati, sedap kita makan. Bayar pergilah. Kan? Tapi bila kita makan tak puas hati, tang tu yang kita ralat sikit tu. Kan? Tapi saya nak habaknya, satu orang kalau dia tahu dia buat benda tu untuk dia tak akan rasa letih dan dia tak akan rasa penat. Ini ibadat yang kita duk buat ni. Bila tuan-tuan tahu tuan-tuan solat, yang tuan-tuan solat banyak-banyak tu baliknya untuk tuan-tuan. Pasal apa kita nak rasa letih? Kita mesti pulun lagi. Pasal tu orang yang kerja, dia tahu dah kata dia nak boleh gaji, dia tahu dah kata dia nak ada untung, dia pulun.
Walaupun orang tengok dia letih. Dia tahu kan, contoh lah. Kita pergi mana-mana, kita bayang satu orang. Tengok dia buat kerja teruk. Kita pun kata kesian kat dia. Tak apa, kita bayang kat dia. Dia pun sanggup. Dia memang nak buat kerja pasal dia tahu dia nak dapat duit. Nampak? Dia tak heran pasal dia akan dapat habuan. Maka dalam hal ini tuan-tuan, apabila kita buat ibadah, benda yang kita pasak dalam kepala kita, dalam pemikiran kita, kebaikannya balik kepada kita, dan bila kita buat dosa, keburukannya balik pada diri kita. Itu sebagai mukadimah dan juga pengenalan atas apa yang kita semua duk belajar selama ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sekarang kita masuk kepada tajuk kita. Tajuk kita yang berikutnya ialah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendirikan salat pada waktu-waktu tertentu. Kita selalu dengar haram kita salat, ataupun ada larangan, sebahagian kata makruh, yang menghampiri kepada haram, makruh tahrim, artinya dilarang, diharamkan, larangan yang membawa kepada haram salat. Selalu kita dengar lepas daripada subuh. Lepas daripada subuh kita larangan kita ni larangan tak boleh semayang. Kalau kita dengar pelik no. Semayang pun dia larang. Orang nak semayang, satu orang mangkit nak semayang lepas subuh, tuan-tuan larang tak? Larang tak? Ada hadis ni. Kita habis semayang, tengok-tengok dia mangkit nak semayang. Tuan-tuan larang tak? Kenapa tuan-tuan larang? Dia nak semayang. Ni saya nak jawab juga ni, yang kata awak orang nak semayang pun larang. Orang nak bang pun larang, orang nak baca Quran pun larang. Kan? Kita nak habang ni, pasal apa yang kena larang ni? Satu orang dia mangkit lepas subuh, kita larang. Kita kata hang mangkit nak buat apa ni? Saya nak semayang sunat. Sunat apa? Saja sunat. Dia dah, saya kita dah kata dia mungkin sembahyang sunat qabliyah subuh, tak apa, yang tu dia mayang dah, yang ni dia mangkit-mangkit nak mayang, tak ada sebab. Sembahyang mutlak. Tuan-tuan larang ke tak? Tuan-tuan mangkit pergi kata kat dia, ni adik tak boleh sembahyang ni lepas subuh. Astaghfirullah, saya tengok Pak Haji ni nampak macam bagus dah, pakai pun jubah, janggut pun panjang, sorban pun besar, saya nak semayang pun tak bagi. Salah ke saya nak semayang? Patut mau sokonglah saya nak semayang. Saya nak semayang, hingaklah kita. Mailah satu orang sangka ribut juga. Dia kata, apa hingak-hingak ni? Ni Pak Haji ni, saya nak semayang dia tak bagi. Apa punya teruk hang ni? Orang nak semayang tak bagi. Semayang. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Ni yang duk ngangor ni faham tak? Artinya apa? Yang larang tu betul ke? Yang suruh tu betul? Kalau kita nak pakai sifir, dia nak semayang, apa salahnya dia nak semayang? Maka pasal apa yang kawan ni duk kalut larang? Mai hak yang dia ni pun tak ketahuan pala ekor Dia tahan mayang. Hanya ngeduk kira pok ni. Pok ni memang larang orang tak berhenti-berhenti. Hang mayang. Kan? Apa orang nak semayang pun dia tak bagi. Tapi kalau kita balik pada hadis, bukan masalah salat tu. Masalah apa? Bukan masalah dia nak salat tu. Salat tu tak ada siapa petikai. Masalahnya dia mendirikan salat pada waktu yang diharamkan. Kita larang tu bukan kerana dia nak semayang tu, kerana waktu tu tak boleh semayang. Faham tak? Benda simple. Kadang-kadang bukan dia tak faham, dia cuma buat-buat tak faham. Kan? Saya bagi contoh mudah lagi.
Ha? Kita bagi contoh-contoh mudah. Contoh-contoh mudah. Kita mayang maghrib. Tak masuk lagi waktu Isyak. Kan? Tak masuk lagi waktu Isyak. Cuma kita mungkin mengantuk, mungkin tak larat kerja apa semua. Kita pun habis-habis Isyak terus kita mayang, habis-habis maghrib terus kita mayang Isyak. Kan? Orang pergi larang. Yang ni bukan kes jamak ke, kes kasar ke, kes apa ke, kes dia pergi mayang. Tanya ni, Haji mayang apa 4 rakaat ni? Mayang Isyak. Wih, tak masuk waktu Isyak apa? Saya letih hari ni, kerja banyak, mengantuk. Nak tunggu orang Isyak pun ada kat setengah jam lagi. Tak boleh tahan dah mata. Mayang siap-siap mah. Pergi balik nak lina. Haji kita tak boleh. Kena bagi masuk waktu dulu baru boleh mayang. Tak boleh ni. Tak masalah apa saya nak semayang. Tak kena tak mana saya nak semayang. Pasal apa yang larang saya nak semayang? Dulu saya tak semayang, suruh mai semayang. Lah saya semayang pun tak kena. Semua tak kena. Bukan masalah nak semayang tu. Mayang tu boleh lah. Tapi bagi masuk waktu. Tak. Lah ni yang duk bersabuk saya masuk, tak masuk waktu ni saya semayang ke tak? Semayang lah. Ha tu. No. Pi pekan arau no. Tak ketahuan waktu tu. Yang masuk waktu tak mayang ni. Orang nak mayang pun dia bersabuk. Dah lah mereka tu lagi, mereka tu pun salah juga. Tapi ni mayang awal pun salah ke? Dia lah awal pun awal sangat. Baguslah. Kalau saya balik pergi tidur terus dosa. Besar juga. Ni saya semayang siap-siap. Takkan Tuhan nak masuk neraka pasal semayang awal. Tuhan pun tahu saya memang nak semayang Isyak. Yang pentingnya saya semayang. Awal ke sayuk ke? Nampak tak? Yang ni orang panggil apa? Yang ni orang panggil apa ni? Tuan-tuan buh sendirilah. Orang bukan masalah dia semayang tu. Masalahnya disiplin dalam ibadah. Disiplin dalam ibadah. Ibadat ni dia ada waktu dia. Saya bagi contoh dalam malam ni, waktu. Kan? Puasa. Waktu dia. Ada waktu bermula, ada waktu berakhir. Dalam Quran kata inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat telah ditentukan waktunya, telah tertulis, telah termaktub bila nak mula, bila nak habis. Kita tak boleh atas apa alasan pun you must follow the time. Kita mesti ikut masa yang telah ditentukan. Kan? Mangkit awal pun, tuan-tuan mangkit jaga-jaga. Dia tak, awal ni mayang siap subuh, saya ikut tak terjaga. Tak boleh. Maka hal ini kita perlu faham. Baik. Sebab itu kalau orang larang, pada situ kalau tuan-tuan mangkit lepas subuh nak sembahyang, orang akan larang. Orang kan larang. Itu juga yang berlaku dalam kisah yang masyhur kan. Ada satu orang salat subuh, salat sunat subuh 4 rakaat. Dia nak salat sunat subuh 4 rakaat. Asalnya 2. Dia nak salat 4. Orang larang lah. Orang kata semayang sunat subuh ni 2 rakaat. Dia kata apa masalah? 4 lagi bagus ya. Kalau 1 kurang, ni lebih. Bukan masalah pada kurang lebih tu, masalah pada apabila kita menganggap ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Nabi buat. Apabila Nabi buat 2, kita pergi buat 4, pada anggapan kita 4 lebih baik pada 2. Yang tu masalah. Hadirin mukminin. Baik. So kita akan jawab, pasal itu ada perkataan yang masyhur kan, yang dia kata, apakah Tuhan akan mengazab aku kerana aku salat? Tuhan tidak mengazab hang kerana hang salat, tapi Tuhan mengazab hang kerana hang memandang ada benda yang lebih baik daripada apa yang Nabi buat. Dia rasa diri dia lebih baik pada Nabi, yang tu Tuhan azab. Kan? Hadirin mukminin.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita tengok hadis, lepas tu sekali saya syarah sikit lah. Tajuk ni pun tuan-tuan duk main lama dah kan, duk hadam, duk bincang lama dah lah, waktu tak boleh semayang. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Tuhan redha dia dan ayahnya, Abdullah Ibnu Abbas, ayah dia Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas masuk Islam, dia pun masuk Islam, dia sepupu Nabi. Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salah ba'da subh hatta tashruqa asy-syams wa ba'da al-'asr hatta taghruba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha larang. Pasal itu kita kata an-nahyu, larangan kan, nahi. Bahasa Hindustan ni nahi kan. Nahiyah, larangan. Naha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mendirikan salat apa sahaja semayang. Sebab itu ada mazhab, umpamanya mazhab Al-Imam Abu Hanifah, dia kata semayang apa pun tak boleh. Melarang sebarang bentuk salat dilakukan selepas daripada subuh. Lepas daripada subuh, saya kita akan syarah. Lepas subuh tu nak kira tang mana? Pasal subuh saya tak sama dengan subuh tuan-tuan. Tuan-tuan punya subuh ikut time, saya punya subuh tak ikut time. Kan? Hang subuh berapa? 6.45. Hang subuh berapa? 7.45. Kan? Jadi lepas subuh tu dia kira bila? Kan? Hatta tashruqa asy-syams, sehinggalah terbit matahari. Maknanya lepas subuh tak boleh sembahyang. Warak terang mana pun, wali khamat terang mana pun, Tok Syekh makam 7 petala langit pun, lepas subuh tak boleh sembahyang. Oi, jangan tegur dia, jangan duk kata apa kat dia. Dia boleh sembahyang, dia makam khas. Dia khawasul khawas. Dia khas, special. Dia tak ada waktu haram, semua halal untuk dia. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan, sebahagian orang ni dia duk ligan makam ni, bukan dia nak mendekatkan diri kepada Allah sangat pun, tapi dia nak kuil longgar. Orang yang semakin tinggi makam pada pemahaman sebahagian pihak, dia akan kuil longgar. Pasal apa hang tak pergi sembahyang Jumaat? Aku dah sampai makam. Sepatutnya kita kena faham lagu ni. Ni pahaman yang betul yang macam mana? Semakin tinggi makam seseorang, semakin naik darjat dan martabat dia, semakin dekat dia dengan Allah, semakin kuat, ketat dan banyak ibadat. Hak tu betul. Tapi lagi kuat duk naik makam, lagi kuat duk naik martabat, lagi kuat duk naik darjat, lagi kuat duk longgak, lagi kuat duk luruh, hak ni muhung. Dia tahan pi Jumaat, pasal hang baru makam kedua. Adapun aku nak pi pun tak apa, tak pi pun tak apa, aku martabat ketujuh. Jadi tuan-tuan, dua ni nak kena bagi naik 3, bagi naik 4, bagi naik mai 7 siri boleh pilih Jumaat. Tuan-tuan naik 7 siri boleh pilih dah. Lah makam berapa? Lah tanya makam berapa ni? Makam 1. Makam 1 tak ada pilihan. Jumaat esok lusa kena mai. Tuan-tuan tengok, sebahagian ajaran, bukan semua, sebahagian ajaran bila mai pada makam-makam tertentu, syuhud dan sebagainya, dah mai lah makam-makam, dia mula tak boleh, tak apa, tak mayang pun tak apa, puasa pun tak apa, semua pakai niat, semua dia semua kuih mudah. Tu yang 20 nak naik makam tu. Nikah pun boleh menikah batin apa semua, dia dah sampai, dia lain pada kita. Alasan-alasan ni semua alasan-alasan yang nak menutup kesesatan tu. Alasan makam, alasan martabat, alasan khas, alasan dia dunia dia lain, dia makam dia lain, martabat dia lain. Dia bukan, dia tak sama dengan kita dah. Dia hakikat, dia makrifat. Tu yang ada apa? Bukan makrifat. Makrifat tu. Kan? Semua tak sembahyang. Tak sembahyang.
Maksudnya bila naik tinggi, kita duk ingatkan pasal tu yang tak semayang tu, tuan-tuan duk nampak macam cokiong kan, duk nampak ceroi. Hei, jangan main, tu semua makrifat tu. Tu semua sampai hakikat dah tu, dah hakikat dah. Dah sampai zauk dah. Pasal tu dia tak semayang. Tuan-tuan yang duk semayang ni, pasal apa? Pasal belum sampai hakikat makrifat. Baru syariat. Nak capai tu ada jalan dia. Jalan tu hendaklah melalui apa yang kita akan ajak nanti. Last sekali semua kena ke dia. Wa ba'dal asri, dan selepas daripada semayang asar tak boleh salat. Diharamkan salat hatta taghruba, sehinggalah terbenamnya matahari. Artinya sampai masuk lepas asar tak boleh semayang sampai bila? Maghrib. Tak boleh semayang. Itu hadis yang pertama. Berikutnya dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, pun lebih kurang samalah. Nabi melarang, naha 'anis salati ba'dal asri hatta taghrub asy-syams wa 'anis salati ba'da as-subh hatta tatlu' asy-syams. Tak boleh kita salat lepas daripada asar sehingga terbenamnya matahari, dan tak boleh kita salat apa-apa jenis salat sehingga lepas daripada subuh sehinggalah terbitnya matahari. Dan satu lagi hadis yang selalu juga kita dengar, yang mana Nabi SAW sebut, yang tadi dua, yang ni mungkin ada tambahan sikit, iaitu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, yang mana Nabi SAW menyatakan ada 3 waktu yang mana, kata sahabat, yanhana an nusalli fihinna aw naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu Nabi melarang kami salat padanya dan larang kami mengebumikan mayat padanya. Yani hina tatlu asy-syams bazighatan hatta tartafi'a, iaitu ketika matahari terbit hingga apa? Tinggi. Sebab itu bila lepas pada subuh kita tak boleh semayang. Lepas pada subuh kita tak boleh semayang. Sampai bila? Sampai terbit matahari. Terbit matahari boleh semayang tak lagi? Terbit matahari boleh semayang tak lagi? Tak boleh. Terbit matahari tak boleh semayang sehinggalah matahari itu naik ar-rumh. Ar-rumh setinggi tombak anak panah. Tombak tu lebih kurang tinggi kita lah, tinggi sikit lah. Ar-rumh. Artinya sebab itu apabila matahari terbit kita tak semayang lagi. Kita tunggu sampai dia naik tinggi sikit. Dan tuan-tuan tak payahlah esok duk usung tombak main masjid pula. Penuh kok masjid Arau ni bawa tombak pakat duk. Hang pasal apa ni? Nak pacak, nak tengok waktu semayang. Lagi satu, Malaysia ni dia tidak sesuai untuk kita nak ukur waktu salat. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok waktu zuhur, tuan-tuan pergi pacak objek, dia tak jadi macam dalam hadis. Kerana kita ni khatul istiwa. Khatul istiwa kan? Khatul istiwa. Kita ni tak sesuai dengan hadis tu. Hadis yang Nabi sebut itu boleh dipraktikkan dengan geografi Madinah. So pasal itu sebagai orang dia tak mau ikut waktu semayang takwim ni, pasal dia duduk pergi pacak di kampung Banak dia. Dia duduk pergi pacak kampung Banak dia. Dia tak masuk tak tergelincir ni. Pukul 3 baru tergelincir. Takwim ni tuan-tuan taklid takwim lah. Ada satu orang dia kata, saya semayang lohok, orang bang. Bang apa? Bang asak ke bang lohok? Bang lohok. Nak kira macam mana? Masuk dah waktu, tapi saya tengok takwim Jabatan Mufti tu masuk dah. Cuma bang tak lagi. Saya pun semayang lah. Semayang orang bang. Bang ni dia tak semestinya pancul. Kadang-kadang Tok Bilal ni dia terlewat sikit. Kadang-kadang jam masjid tu ada problem. Tak apalah, janji masuk waktu. Kan? Tapi janganlah awal sangat kan. Pukul berapa yang mayang tu? 12.30. Yang ni awal sangat lah kan. Kadang-kadang kita salat jam kita 1.25. Tak azan lagi, tapi tengok masuk waktu kita boleh salat. Yang penting masuk waktu, bukan azan. Azan tu
menandakan masuk waktu. Kadang-kadang dia lewat sikit, kadang-kadang dia tepat kan. So sampai matahari naik. Kemudian wahina yaqumu qa'imun zahirah hatta tamil. Tak boleh salat ketika matahari tegak terpacak. Qa'im al-zahirah, terpacak atas belakang, tegak. Maksudnya macam mana kita nak tahu terpacak? Kalau ikut kaedah terpacak tu, tuan-tuan pergi pacak objek tegak atas kepala atau tegak, maksudnya terpacak zahirah. Apa dia? Zahirah apa maksud dia? Tak ada bayang. Tak ada bayang. Itu makna terpacak. Duduk atas tak ada bayang. Hatta tamil, sehingga dia tergelincir. Macam mana kita tahu matahari tergelincir? Apabila ada bayang. Tuan-tuan pacak, ada bayang. Artinya matahari tergelincir. Kan? Masuknya waktu zuhur ataupun adanya salat, walaupun ada perbincangan di kalangan para fuqaha. Di sisi mazhab al-Imam Syafi'i ada satu semayang bila tergelincir sahaja matahari, adanya salat 4 rakaat yang dinamakan salat sunat zawal. Apabila tergelincir matahari, ada semayang sunat zawal. Ada hadis Nabi semayang sunat zawal. Orang tanya Nabi pasal apa? Kerana pintu langit dibuka. Nabi suka salat waktu tu, diangkat amalan ketika itu. Yang ni sebaik sahaja tergelincir matahari. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia macam membezakan salat sunat zawal dengan qabliyah zuhur. Dua semayang yang berbeza. Alang-alang kita sebut ni, kita cerita apilah. Zawal artinya gelincir lah. Jadi bila tergelincir matahari, di sisi fuqaha Syafi'i, dia kata ada semayang sunat zawal. Boleh buat lah. Lepas tu qabliyah zuhur. Adapun sebahagian mazhab lain, dia kata sama. Yang kata zawal, yang Nabi semayang zawal tu, itulah qabliyah zuhur, 4 rakaat. So siapa yang membezakan, dia akan buat lebih sikit lah. Siapa yang kata benda yang sama, dia akan buat 4 tu. Ini tidak ada masalah dalam hal ni. Baik, berikutnya wahina tudayif lil ghurub hatta taghruba. Artinya apa? Tudayaful, apabila matahari nak apa? Senja lah kita katakan. Selepas daripada asar tu, sehinggalah terbenam matahari. Baik. Kemudian berlakulah perbincangan di kalangan ulama. Apabila kita kata waktu ni dilarang salat. Subuh, lepas subuh tak boleh sembahyang. Lepas asar tak boleh sembahyang. Apa maksud lepas subuh? Apa maksud lepas asar? Okey, tadi kita kata barangkali subuh kita ni bukan sama. Tapi subuh tuan-tuan ni tak ada masalah, semua subuh masjid ni. Kan? Yang jenis subuh tak masjid ni. Subuh ni artinya, katalah tuan-tuan sembahyang subuh 6.20. Subuh ke apa? Saya bukanlah tak tahu waktu ke apa, tapi duduk main masjid, jadi kita tak tengok waktu. Subuh ke apa? 6.16. Okey, 6.16. Ada orang syak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dah siap naik motor, naik kereta, main masjid. Main sembahyang di masjid. So, dia akan habis lebih kurang 6.30, 6.35 tu, habis subuh. Lepas daripada subuh dia tu, tak boleh salat. Nabi larang. So, dia tak boleh buat apa-apa salat. Sekali kita akan rincikan. Saya tahu tuan kata, bukan ada ke kita boleh sembahyang? Ada. Tapi asalnya tak ada sembahyang. Ada sebab tak pasal apa Nabi tak bagi kita sembahyang lepas pada subuh? Ada. Lepas pada subuh ada sebab, matahari tegak di atas kepala pun ada sebab, dan ketika nak senja, nak terbenam matahari lepas asar pun, semua ni ada kaitan dengan agama Majusi, ada kaitan dengan tanduk setan. Jadi Nabi tak bagi tu sebab waktu ni
geng-geng majusi duk sembah matahari. Waktu ni tanduk setan duk di tengah matahari. Jadi hampa jangan duk tiru pengikut syaitan, hampa jangan duk jadi pengikut majusi, hampa pilih waktu lain. Ada disebut dalam hadis. Nabi sebut tentang tanduk syaitan ni. Kan? Okey, pasal tu kita tak boleh sembahyang waktu tu. Sebab nak sama dengan setan dan nak sama dengan geng majusi tadi. Agama lain lah. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok agama lain dia sembahyang waktu mana? Waktu-waktu yang kita tak boleh sembahyang tadi lah. Kalau tuan-tuan tak payah pergi mengaji lah, kan? Kalau tuan-tuan tengok agama-agama lain lah, agama selain daripada Islam, bila mereka sembahyang? Waktu yang kita tak boleh sembahyang. Mereka akan pergi sembah waktu tu. Kan? Esok tengok dia tak main masjid. Hampir mana? Aku pergi Tok Kong, aku nak pergi tengok sungguh ke tak? Tak payahlah teruk-teruk main masjid sudah lah. Kalau betul pun kadang manfaat lah. Kan? Baik. Sekejap lagi kita akan sebut hal tu. Tapi kalau satu orang dia tak semayang subuh on time, katalah subuh dia 6.35, dia jaga-jaga 6.35, masih lagi dalam masa dia 6.35, dia pun makin Allahu Akbar 6.35, 6.45 lebih kurang habislah semayang dia. Artinya itu lepas subuh bagi dia. Lepas subuh bagi dia tu berbezalah dengan lepas subuh bagi. Pendek kata, tak boleh sembahyang apabila tuan-tuan selesai sembahyang subuh. Mengikut subuh masing-masing lah. Tak boleh. Okey, boleh faham? Macam tu juga asak. Ada orang asak sharp on time. Artinya kalau dia sembahyang di masjid, lepas dia bagi salam, tak ada sembahyang. Mungkin ada orang tak sembahyang ni. Sembahyang asar ke apa? Ni baru nak sembahyang ni 5.30. Artinya lepas daripada dia sembahyang asar, dia tak boleh sembahyang. Boleh? Okey, baik. Berikutnya, para ulama apabila dia kumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, dia mendapati Nabi melakukan salat pada waktu yang dia larang. Menjadikan isu ni semakin panjang. Hak mula tu Nabi larang, tiba-tiba Nabi buat waktu yang dilarang. Umpamanya dalam hadis daripada Ummu Salamah, kalau saya tak silap, Nabi salat lepas asar. Lepas asar boleh mayang ke tak? Tak boleh. Tak boleh lepas asar, tak boleh. Tiba-tiba Nabi salat. Sahabat tanya, Rasulullah kata tak boleh semayang. Pasal apa Rasulullah? Tengok, sedangkan Rasulullah lagi ditanya. Faham tak ayat saya? Sedangkan perbuatan Rasulullah lagi ditanya. Ini kan pula perbuatan manusia biasa. Nabi salat tak cukup 4 rakaat. Sahabat tanya, aqassartas salah? Adakah semayang telah dipendekkan? Zulyadain tanya Nabi, adakah aqasartas salat am nasita? Adakah sembahyang telah turun perintah daripada 4 jadi 2 ataupun engkau lupa? Perbuatan Nabi mayang tak cukup itu disoal oleh sahabat, ditanya. Artinya perbuatan Nabi ditanya. Apabila Nabi buat berlain daripada hak dia sebut, hak dia ajak, tiba-tiba dia buat berbeza, sahabat tanya untuk nak memastikan apa sebab. Rasulullah kata lepas asar tak boleh semayang. Tiba-tiba kami tengok Rasulullah semayang. Ni cerita macam mana? Ini agama. Artinya tuan-tuan kena tanya kalau ustaz tu buat blend. Tak boleh pula ustaz tu kata, jangan tanya. Kerana kalau saya terang pun awak tak faham. Wih, surat tua kan? Tak apa, azan tu kita kena perhabis dengan segera. Azan.
Okey, baik tuan-tuan. Jadi bila Nabi SAW salat selepas daripada asar, ditanya, sedangkan ada larangan. Maka Nabi menjelaskan, selepas daripada salat zuhur tadi, telah datang perwakilan daripada luar, rombongan daripada luar, mari bertemu dengan Nabi selepas daripada sembahyang zuhur, menyebabkan Nabi tak sempat salat sunat ba'diyah zuhur, sehingga habis waktu zuhur. Pasal apa? Pasal rawatib, tuan-tuan boleh sembahyang lagi ada waktu. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat rawatib selagi mana masih ada waktu. Umpamanya sembahyang ni ba'diyah isyak. Katalah tuan-tuan sembahyang ba'diyah solat isyak, tuan-tuan tak sembahyang lagi, balik nak pergi sembahyang di rumah. Contoh, on the way nak balik, bini lapak nasi. Kita bang berhenti dulu, kita makan nasi dia siap-siap. Di rumah tak ada apa, kita pun berhenti makan pun semua, balik rumah baru nak sembahyang. Ada waktu isyak, boleh dilakukan. Tuan-tuan jangan duk buat culah pula. Tadi aku ingat nak balik mayang di rumah, nak cari sunat sikit, nak cari sunnah sikit. Pula ajak pergi makan. Terlepas dah balik lena. Yang tu bukan terlepas, yang tu dia yang malas. Boleh lagi masjid. So Nabi kata syaghaluni, mereka telah menyebukkan aku. Mereka telah mad sampai macam kita lah. Kita pun macam Nabi lah kan. Perwakilan-perwakilan luar datang bertemu dengan kita. Diplomat asing, sampai kita tak ada sembahyang sunat rawatib. Mana ada sembahyang rawatib pasal ni banyak. Daripada Afrika, daripada kedutaan Libya semua mai jumpa tuan-tuan kan. Tu yang pakat tak sembahyang qabliyah ba'diyah tu. Syaghaluni, mereka telah menyibukkan aku, jadi aku tak sempat nak sembahyang ba'diyah zuhur. Berikutnya Nabi kata, aku ganti selepas daripada asar. Maka secara ringkasnya, ada riwayat sahabat yang tak sempat sembahyang sunat qabliyah subuh, pi buat lepas subuh, yang kita kata tadi tak boleh. Dan benda ni saya ingat tuan-tuan semua dah clear, dah jelas, dah orang kata master dah menguasai dah faham dah. Maka saya ringkaskan menyatakan, sembahyang yang zawatul asbab, seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi menyebut dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dia kata, adapun salat-salat yang bersebab, yang ada pasal, seperti sembahyang jenazah, tahiyatul masjid, sembahyang gerhana. Sebagai contoh, gerhana berlaku bila? Lepas daripada subuh atau lepas daripada asar. Kita pun pakat tengok pombang. Awak tak sembahyang gerhana? Yang gerhana ni pun pergi jadi lepas asar. Buat apa? Tengok dah tak boleh sembahyang dah. Jadilah lepas lohok. Lepas tu kita tengok tengok gambar dah. Itu dia panggil bersebab. Adapun sembahyang yang tak boleh, baru kita jelas apabila kita kumpulkan hadis-hadis yang lain. Sembahyang sunat mutlak. Walaupun ada di sana sebahagian fuqaha kata, kalau kita terjaga lewat subuh, matahari terbit, kita tunggu sat bagi dia naik tinggi, baru kita qadha. Ada yang sebut kerana kita nak lari daripada waktu haram tadi. Ataupun tapi sebahagian ulama bantah, dia kata, Nabi kata kalau kita terlena, jaga terus sembahyang walaupun waktu dilarang, kerana kita ada sebab. Sebab apa? Sebab nak qadha, kita dah terlajak. So hal ini memberikan penjelasan kepada kita tentang larangan. Tapi pada asalnya, dan tuan-tuan, pasal apa lepas subuh dengan lepas asar ni kita dilarang salat? Apabila kita tengok dalam sunnah, janganlah lepas tu dia kata kita lega lepas subuh dengan lepas asar ni tak ada mayang. Awak kita bolehlah pergi terajang takraw awal sikit, bolehlah kita pergi minum kopi awal sikit dah. Ruang itu bila kita melihat dalam hadis-hadis nabawi, kita melihatlah hadis-hadis Nabi, ruang itu dimanfaatkan untuk apa? Betul tidak ada salat,
Tetapi Nabi mengisinya dengan zikir pagi. Pasal itu kita tak semayang, tapi kita duduk berzikir. Janganlah tuan-tuan semayang dah tak boleh, berzikir pun tuang mangkit. Terus belah mangkit, jom. Kedai tu buka dah. Jom kena teh. Kan? Nanti lu nak mayang. Dia kata nak mayang pun tak boleh, jom kena teh. Duk kira kena teh pagi, petang, siang, malam duk kira teh tu. Kan? Ada pula depa tubuhkan kelab, buat kutipan bulanan. Ada yuran keahlian, geng mengopi. Geng pagi-pagi ni geng kopi. Kan? Abang kat geng-geng kopi tu peraturan baru ialah selepas zikir pagi. Baca dulu zikir pagi, sekali tapi minum kopi. Bukan tak boleh minum, sekali lah minum. Kedai pun jangan ayak hangat, tak hangat lagi. Pi tu kedai kata tak ayak tak hangat lagi. Punya kala. Nak sembang burung tak habis. Sembang ni benda tak habis. Kan? Tajuk mana nak habis? Tambah tajuk negara kita ni tak berhenti sat. Kan? Maka hadirin mukminin, tahun 2024 pun dah masuk, dah 3 hari dah. Yang mana yang kurang kita perbaik, yang mana yang elok kita tambah elok. Kita dekatkan diri kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikut sunnah Nabi Yusuf. Itu sahaja yang sempat kita ulas pada malam ni. InsyaAllah minggu depan kalau ada ruang dan peluang kita sambung lagi lah apa-apa yang patut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.